Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada hari ini saya akan kongsikan dengan tuan-tuan tajuk isim isyarah ataupun kata tunjuk. Baik, sekiranya video ini bermanfaat untuk tuan-tuan, tuan-tuan boleh buat dua benda. Yang pertama, tekan butang like, dan yang kedua, tekan butang subscribe. Insya-Allah moga-moga bermanfaat untuk tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Isim isyarah. Isim isyarah ni tuan-tuan, ini dalam bahasa Arab namanya isim isyarah. Saya tulis Rumi. Saya tulis Rumi dulu. Baik, kalau tulisan Arabnya ismul isyarah. Ismul isyarah. Isyarat ni, isyarat. Orang Melayu sebut isyarat tuan-tuan ya. Ismul isyarah. Kalau kita nak terjemah betul-betul bahasa Melayu, kita akan kata ini terjemahnya kata tunjuk. Okey, kata tunjuk ni tuan-tuan, dia terbagi kepada dua. Yang pertama tunjuk dekat, yang keduanya tunjuk jauh. Saya tulis tunjuk dekat di sini ya, dekat. Yang keduanya tunjuk jauh. Kalau tunjuk dekat, orang Melayu kita akan sebut ini. Ini. Okey. Ini ialah sebuah kereta. Contoh. Okey. Kalau tunjuk jauh, orang Melayu akan sebut itu. Senang je. Tunjuk dekat, ini. Tunjuk jauh, itu. Apabila kita bawa ke dalam bahasa Arab ni dia cantiknya apa? Dia ada pecahan untuk tunjuk dekat, tunjuk jauh, untuk lelaki, untuk perempuan, untuk seorang, berdua dan ramai. Oh, cantik. Cantik sebab apa? Dia pecah ikut kategori lelaki perempuan, dekat jauh, kemudian seorang, berdua dan juga ramai. Okey. Jadi kita akan perincikan satu persatu mengikut bahasa Arab. Sebab kita nak tahu bagaimana Arab menyebut ismul isyarah ini ataupun kata tunjuk ni. Saya akan perincikan kepada tuan-tuan isim isyarah dalam bahasa Arab. Ismul isyarah, tunjuk dekat, tunjuk jauh. Baik. Kalau tunjuk dekat kita terjemahkan ini. Terjemahannya ini. Okey. Kita pergi dulu untuk lelaki. Sebab dia ada pecahan. Untuk lelaki, untuk perempuan. Ini untuk perempuan. Kalau lelaki istilahnya muzakkar. Kalau perempuan istilahnya muannas. Tak apa. Kita jangan terikat sangat dengan istilah. Nanti takut kita tenggelam dalam istilah, kita tak sampai kepada poin dia. Okey, kita pergi dulu untuk lelaki ataupun muzakkar. Kalau tuan-tuan ingat dia punya istilah yang orang kata apa, bahasa Arabnya, tak ada masalah, itu lebih baiklah sepatutnya. Baik, ada untuk seorang, ada untuk berdua dan ada untuk ramai. 3 ke atas. Kalau seorang istilah dalam bahasa Arab mufrad, kalau berdua istilah dalam bahasa Arab muthanna, kalau ramai istilah dalam bahasa Arab jamak. Tapi tak apa, kita pakai 1, 2, 3 je. Yang penting kita nampak. Okey. Untuk seorang, Arab kata hadza. Kalau kita terjemahkan hadza, kita akan sebut ini. Dalam kurungan seorang lelaki. Hadza. Kalau berdua, dia akan sebut hadzani ataupun hadzaini. Okey. Hadzani ataupun hadzaini. Okey, itu untuk berdua. Kalau kita terjemahkan ini, kita akan sebut mereka berdua ini lelaki. Dalam kurungan lelaki. Mereka berdua ini. Baik, sebutannya hadzani ataupun hadzaini. Baik.
Kalau kita nak sebut ramai, mereka semua ini, dia akan sebut haulai. Ini biasa kita jumpa dalam Al-Quran. Haulai. Mereka semua ini. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita terus pergi kepada perempuan pula. Kalau kita nak kata ini dalam kurungan seorang perempuan. Bukan perempuan, bukan semestinya manusia. Kadang-kadang perkataan itu ada ta marbutah di ujungnya. Menunjukkan kata dia itu kategori muannas ataupun perempuan. Cuma saya nak standardkan sahaja. Saya terjemahkan perempuan lah. Okey. Kalau ini seorang perempuan, seorang dia akan sebut hadhihi. Hadhihi. Okey? Ini dalam kurungan seorang perempuan. Kalau mereka berdua ini perempuan, dia akan sebut hatani. Hatani. Ataupun hataini. Okey, hatani ataupun hataini. Okey. Dan yang seterusnya untuk mereka semua ini perempuan, sama juga dia akan gunakan macam orang lelaki juga. Ulai. Okey. Terjemahannya mereka semua ini perempuan. So sama je tuan-tuan saja je saya tulis berbeza. Ditulis ruang untuk lelaki, ini ruang untuk perempuan. Sebenarnya sebutan untuk ramai ni berkongsi perkataan. Lelaki pun sebut haulai, perempuan pun sebut haulai. Cuma kita boleh tengok konteks ayat lah nanti, sama ada yang dimaksudkan itu lelaki ataupun perempuan. Okey tuan-tuan. Kita pergi pula untuk tunjuk jauh. Tunjuk jauh. Minta maaf atas tulisan Rumi saya yang kurang indah ini. Terjemahannya itu. Okey. Terjemahannya itu dalam bahasa Melayu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia ada pecahan juga sama macam sebelah sana. Ada untuk yang lelaki, ada untuk perempuan. Kalau lelaki istilahnya apa tadi? Muzakkar. Kalau perempuan istilahnya muannas. Dengan huruf ta. Sebahagian tuan-tuan dah tahu. Baik, kita tengok dulu kalau untuk lelaki dan juga perempuan ni sama juga tunjuk jauh, ada pecahan untuk seorang, ada pecahan untuk dua orang dan ada pecahan untuk yang tiga ataupun ramai tuan-tuan Okey, nampak macam tak apa nak sebaris tu, tak apalah. Okey tuan-tuan, tak ada masalah. Okey, kita pergi kepada itu seorang lelaki. Itu seorang lelaki. Dalam kurungan, seorang lelaki. Arab akan sebut zalika. Zalika. Okey? Itu seorang lelaki. Itu dalam kurungan seorang lelaki. Untuk seorang. Macam saya sebut tadi, tak semestinya untuk orang. Asalkan perkataan itu yang dimaksudkan tidak ada ta marbutah, iaitu untuk lelaki ataupun untuk penggunaan muzakkar, maka kita akan pakai zalika. Zalikal kitabu. Itu ialah sebuah kitab. Kitab kan tak ada ta marbutah, maka dia pakai yang lelaki. Untuk seorang sebab sebuah kitab. Baik tuan-tuan, zalika, kalau mereka berdua itu dalam kurungan lelaki, dia akan sebut zanika. Zanika. Ataupun zainika. Panjang pula. Nika. Zanika ataupun zainika. Okey, mereka berdua itu dalam kurungan lelaki, zanika ataupun zainika. Okey, yang ketiga untuk ramai pula. Mereka semua itu dalam kurungan lelaki, Arab akan sebut ulaika. Berlagu pula tuan-tuan. Sebab dah macam selalu jumpa dalam Al-Quran.
Ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Mereka semua itu Allah Ta'ala sebut. Alaihim, ke atas mereka. Itu cerita dia lah. Tak apa dah, tuan-tuan tengok dalam Al-Quran nanti ya. Ulaika, ni selalu jumpa ni. Terjemahannya, mereka semua itu. Okey, lelaki. Baik tuan-tuan, seterusnya kita pergi kepada yang berikutnya. Untuk perempuan pula, kalau kita tengok di sini, untuk seorang perempuan, dia akan sebut tilka. Tilka, tilka, tilka. Huruf ta huruf ta lam kaf. Tilka. Harap-harapnya tidak keliru. Tilka. Okey, terjemahannya itu dalam kurungan untuk seorang perempuan. Baik, untuk mereka berdua perempuan, Arab akan sebut tanika. Ini jarang jumpa tuan-tuan ya. Jarang jumpa. Ataupun tainika. Tainika. Tanika, mereka berdua itu perempuan. Tainika pun sama juga, mereka berdua itu. Dalam kurungan perempuan. Okey, kalau mereka semua itu perempuan, Arab akan sebut sama macam lelaki juga. Ulaika. Sama juga tuan-tuan. Jadi saya saja je letak asing-asing nak menunjukkan satu perkataan ini digunakan oleh dua jantina. Okey? Muzakkar dan juga muannas. Kalau mereka semua itu guna untuk lelaki ulaika, untuk perempuan pun ulaika. Baik tuan-tuan, kita ulang sama-sama sebelum kita akhiri pertemuan kita. Baik. Isim isyarah, kata tunjuk. Kata tunjuk. Terbagi kepada dua, kata tunjuk dekat, orang Melayu kata ini, kata tunjuk jauh, orang Melayu kata itu. Okey? Dalam bahasa Arab, dia bahagikan pula untuk lelaki, muzakkar, dan juga untuk perempuan, muannas. Dia ada untuk seorang, berdua, dan juga ramai. Perempuan pun sama, seorang, berdua, ramai. Okey, kita pergi pada tunjuk dekat dulu dengan terjemahan ini. Okey, saya sebut bahasa Melayu dan juga bahasa Arabnya. Ini seorang lelaki, hadza. Ini dalam kurungan seorang lelaki, hadza. Mereka berdua ini lelaki, hadzani ataupun hadzaini. Mereka semua ini lelaki, haulai. Baik, untuk muannas ataupun untuk perempuan, ini seorang perempuan, hadhihi. Mereka berdua ini perempuan, hatani ataupun hataini. Mereka semua ini perempuan, haulai. Sama sahaja lelaki dan perempuan untuk ketika jamak, ketika ramai. Okey tuan-tuan. Kita pergi pula kepada tunjuk jauh dengan terjemahan bahasa Melayu itu. Okey, pergi untuk lelaki dulu, muzakkar dulu. Itu seorang lelaki, zalika. Mereka berdua itu lelaki, zanika ataupun zainika. Mereka semua itu lelaki, ulaika. Baik, perempuan pula, muannas pula itu seorang perempuan, tilka. Mereka berdua itu perempuan, tanika ataupun tainika. Mereka semua itu perempuan, ulaika. Sama saja dengan lelaki. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nak bagi tahu sebagai nota ataupun dua perkara sebelum kita tamatkan pertemuan kita. Yang pertama, cuba tuan-tuan perhatikan pada perkataan hadza, walaupun tidak ada alif di sini pada selepas ha, tetapi kita tetap
letakkan bacaannya panjang 2 harakat. Hadza, kerana itu bentuk bacaan dan juga bentuk sebutannya. Di sini pun sama, walaupun tidak ada alif selepas huruf ha, tapi bentuk sebutannya dengan 2 harakat sekurang-kurangnya hadzani ataupun hadzaini. Kalau ini kita maklumlah dalam Al-Quran dibaca dengan berapa? 5 harakat. Tetapi kita sebut di luar bacaan Al-Quran, kita baca dengan sekurang-kurangnya 2 harakat haula'i. Begitulah. Begitu juga dengan ini hadhihi, hatani. Tengok, kenapa bila ditanyakan kepada kita, kenapa sini ada alif, di sini tidak ada alif selepas huruf ha. Ini bentuk tulisan dalam bahasa Arab. Bentuk tulisan dalam bahasa Arab, walaupun tak ada alif pada ini, pada ini, tetapi ini ada alif, bentuk bacaannya tetap 2 harakat juga. Bentuk bacaannya, sebutannya tetap 2 harakat, cuma tulisannya sahaja tidak ditulis dengan alif. Okey, itu sekadar nota untuk tunjuk dekat. Tunjuk jauh yang ada sedikit persoalan mungkin di sini tuan-tuan, iaitu zalika. Tengok, zalika tidak ditulis alif di sini, tetapi dibaca juga dengan sekurang-kurangnya sebutannya 2 harakat zalika. Okey, walaupun tidak ditulis alif kat sini. Dalam Al-Quran dia ada alif kecil. Dekat sini pun dalam Al-Quran ada alif kecil. Ada alif kecil. Tak apa. Itu dari sudut bacaan sahaja. Ataupun sebutannya sahaja yang perlu kita ketahui. Baik, tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tunjuk dekat dan juga tunjuk jauh. Moga-moga apa yang kita kongsikan ini dapat manfaat untuk tuan-tuan. Nota pertama tadi berkenaan dengan bentuk sebutan, iaitu panjangnya pada ha itu, dan juga za. Yang keduanya yang saya nak sebut kepada tuan-tuan, ada beberapa perkataan yang kita catatkan di sini yang sering kali kita jumpa dalam Al-Quran ketika mana kita membacanya. Okey, saya bulatkan. Yang selalu kita jumpa hadza. Haula'i. Okey. Hadhihi. Ini haula ini samalah tuan-tuan Samalah yang ni. Ini dengan ini sama. Okey. Kalau tunjuk jauh yang biasa kita jumpa dalam Al-Quran, zalika. Ini lagi selalu. Zalikal kitab. Zanika ada juga dalam Quran dengan zainika, tapi jaranglah kita jumpa. Jadi saya tak nak bulatkan. Ulaika selalu juga kita jumpa. Tilka pun selalu. Ini ulaika ni samalah. Ini selama. Tanika, tainika pun saya tak pasti ada ke tidak dalam Al-Quran. Tapi zanika dengan zainika ada, cuma tak banyak tuan-tuan Jadi yang ada pada kita, yang selalu kita jumpa hadza, hadhihi, haula'i, zalika, tilka, ulaika. Okey, ini semuanya berada dalam kumpulan isim isyarah ataupun kata tunjuk. Moga-moga bermanfaat untuk tuan-tuan sekalian. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kasar bahasa, terkurang dan sebagainya. Kalau ada sebarang komen, apa-apa juga yang tuan-tuan nak sampaikan, pandangan tuan-tuan boleh tulis di ruang komen yang ada. Jangan lupa like dan juga subscribe, kongsikan video ini kepada rakan-rakan yang lain. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sehingga bertemu lagi dalam rakaman video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.